Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan saya untuk mendengarkan pembincangan saya tentang cadangan pembangunan pelancongan berasaskan komuniti. Okey, pertama sekali kita tengok matlamat komuniti dan motivasi bagi pembangunan CBT. Okey, berdasarkan maklumat yang telah diberikan oleh masyarakat Kampung Felda ni, Kampung Felda ni lebih banyak untuk meningkatkan pendapatan. Penduduk kampung menggunakan sumber semula jadi seperti tanaman getah dan binatang yang mereka gembala untuk mendapatkan sumber pendapatan. Mereka juga menjual hasil tanaman di pasar. Okey, pendapatan masyarakat kampung juga dapat ditingkatkan dengan kehadiran pelancong. Masyarakat juga mengalu-alukan orang untuk datang mengunjungi kampung mereka dan melakukan penyertaan masyarakat. Okay, next, tahap kefahaman tentang community based tourism ni. Okay, budaya Felda Cuping ni sangat memahamilah apa itu CBT. Mereka tahu bahawa pelancongan ni seperti akan menyokong mereka dan juga percaya bahawa CBT ni adalah penting. Komuniti juga perlu diberi maklumat lebih banyak mengenai CBT. Masyarakat kampung ini berharap bahawa setelah menubuhkan CBT di kampung ni, mereka akan menyesuaikan diri dengan keadaan yang lebih baiklah. Mereka juga berharap boleh menjana pendapatan melalui penyertaan CBT ni. Okey. Untuk analisis SWOT, untuk SWOT Kampung Felda Cuping ni, kekuatan dia ialah kampung ini mempunyai banyak daya tarikan pertanian sebab ramai pakcik-pakcik yang melori getah, menanam pokok rozet, dan masyarakat setempat selalu bekerjasama ketika mengadakan aktiviti seperti gotong royong, sukaneka. Okey, pada bulan Ramadan, penduduk Felda ni bersama-sama membuat bubur lambuk dan mengedarkan kepada wakil setiap rumah. And then semasa Maahidrah, penduduk Felda juga akan buat bubur Ashura. Kampung Felda ni juga terdapat dua buah sekolah, sekolah rendah, klinik, kafe, cyber cafe, dewan besar dan gelanggang futsal, dan juga kandang kuda yang baru ditubuhkan. Okey, kampung ni juga terdapat beberapa orang guru, doktor dan komuniti yang bekerja sebagai buruh dan berbisnes lah. Okey, untuk kelemahan dia pula, Kampung Felda ni dia tidak ada homestay dan chalet, tidak mempunyai kaunter penerimaan tetamu dan kurang terdedah lah kepada tempat luar. Okey, untuk opportunities pula, terdapat masjid, iaitu Masjid Nurul Huda, dewan dan banyak gerai makanan lah. Okey, untuk trip pula, jarak kampung ni untuk ke bandar sangat jauh lah, dan Felda Cuping ni paling terpanas di Malaysia. Okey, next kita tengok peta Felda Cuping ni. Okey, selepas pada rambak tu, kita akan masuk ke pintu gerbang Felda Cuping dan akan jumpa sekolah rendah Islam 3 dahulu, kemudian masjid, dan akan jumpa sekolah rendah FKTP Cuping. Okey, dan berdekatan juga dengan kandang kuda dan klinik yang baru ditubuhkan. Okey, untuk maps linkages, okey, Felda Cuping ni berdekatan dengan tempat-tempat menarik di Perlis, iaitu Padang Besar dan Gua Kelam, Bukit Air, Tasik Melati dan juga Timah Tasol lah. Okey.
Okey, senarai aktiviti yang boleh lakukan di Fedah Cuping ini ialah menanam, berkebun, main layang-layang dekat padang, boleh berbasikal, and then boleh hiking dekat Bukit Tok Doi ataupun Mok Chun, dan boleh bersesi fotografi lah dengan budak dan anak. Okey, seterusnya kita tengok cadangan latihan bagi tingkatkan kesedaran. Okey, pengetahuan mengenai pelancong lestari adalah program. Kandungan program yang boleh dimasukkan dalam penciptaan pelancong di kampung ini adalah penting untuk pelancongan. Langkah-langkah yang diambil oleh Fedah Cuping ini ialah untuk memelihara modal semula jadi dan budaya. Selain itu, penggunaan sumber-sumber alam sekitar dioptimumkan untuk melindungi warisan semula jadi dan memartabatkan budaya tempatan komuniti. Okey, untuk participate, kumpulan kampung akan menyertai program ini. Masyarakat tempatan yang mengekalkan sumber semula jadi dan budaya adalah peserta terpenting dalam program ini, dan untuk local champion juga mesti diambil bahagian. Okey, untuk cadangan latihan bagi tingkat pengetahuan dan kemahiran. Okey, kemahiran komunikasi mungkin menjadi tumpuan pelancong, dan dia adalah satu peluang untuk melayani pengunjung yang datang. Mungkin dari pelbagai latar belakang mereka, macam mereka tu orang Kelantan ke, orang Kuala Lumpur, so senang mereka nak communicate dengan kita. Selain itu, persiapan untuk menangani kejutan atau rancangan luar jangkaan sudah tersedia. Perlu ada plan A ataupun plan B. Kalau macam ada emergency plan A, kita ke plan B lah. Okay, untuk participate pula, kumpulan kampung yang mengambil bahagian dalam CBT mesti menjadi ahli. Yang paling penting ialah local champion dan frontliner yang pertama kali bertemu dengan pelancong. Okey, pemuda juga harus disertakan kerana mereka juga akan mewakili dan menangani pengunjung. Okey, untuk bagi local champion di Fedah Cuping ini, yang pertama, di kampung Fedah Cuping, kebanyakan penduduk kampung mencadangkan dan bersetuju bahawa Abdul Rashid bin Abdul Wahab ialah penyela pejabat Fedah Cuping. Yang kedua ialah Siti Farihah binti Fisa juga salah satu local champion yang boleh terlibat kerana dia mempunyai visi bagaimana membina lebih banyak pendapatan di Fedah Cuping ini. Dia juga bekerja sebagai pembantu pembangunan masyarakat Fedah. Yang ketiga ialah Nur Aini binti Cik adalah salah seorang pemimpin pemuda yang sesuai dicalonkan sebagai local champion kerana dia mempunyai semua maklumat kampung dan dia juga kreatif dan inovatif. Dan dia juga ialah salah seorang wanita yang wanita perniagaan di kampung ini. Okey, untuk pembangunan produk CBT pula, kami ada 3 package, iaitu package A, package B dan package C. Okey, mari kita tengok untuk package A. Okey, harga ialah RM80. Ini sehari sahaja. Pukul 8 pagi hingga 8.30 kita akan breakfast dan di Dewan Fedah Cuping. 8.30 hingga 9 kita akan belajar tentang cara menoreh pokok getah. Pukul 9 hingga 11 suku kita akan bermain layang dan memberi kuda dan arnab makan. Pukul 11 suku hingga 12 kita akan belajar macam mana nak masak masakan kampung bersama orang Fedah. Pukul 12 hingga 1 kita akan bersihkan diri dan masak dan lunch lah bersama orang Fedah. Okey, pukul 1 hingga 1.40 kita akan get ready untuk solat zuhur di Masjid Nurul Huda. Dan pukul 1.40 hingga pukul 3 kita akan visit Kuih Bahulu dekat rumah Maksu. Dan pukul 3 hingga 3.30 kita akan solat asar.
Dan 4.30 hingga pukul 6 kita akan ada sesi fotografi di kandang kuda itu. Okay, so untuk package B pula 2 hari 1 malam, harga RM120. Okey, 8 pagi hingga 8.40 kita tiba di Fedah Cuping dan breakfast. Okey, and then kita akan briefing bersama local champion Fedah. Pukul 11 hingga 11 suku kita akan ke rumah orang kampung. Pukul 11.30 hingga 1 kita akan masak dan lunch. Okey, kemudian kita akan get ready untuk solat zuhur. Kemudian kita akan visit ke rumah Mak Su untuk belajar buat kuih bahulu dan belajar macam mana nak packing. Okey, dan get ready untuk solat asar. Okey, kemudian petang tu kita akan pergi ke kandang kuda. Okey, dan kita akan visit ke Rosa Garden. Okey, pukul 5.30 hingga 6 kita akan tour di sekitar Fedah ini. Okey, dan 7.30 hingga 8.40 kita akan solat maghrib. Dan kita akan dengar ceramah di Masjid Nurul Huda. Okey, pukul 8.40 hingga 9.30 kita akan dinner lah bersama orang kampung. Dan waktu malam kita akan buat satu aktiviti iaitu traditional game seperti congkak, batu seremban. Okey, untuk ke hari kedua, okey, pukul 6 pagi kita akan hiking di Bukit Tok Dun. Dan pukul 9 hingga pukul 10 kita akan belajar membuat kuih peneram. Dan pukul 10 hingga pukul 11 kita akan belajar membuat kuih pelita. Dan pukul 11 hingga pukul 1 kita akan bersihkan diri dan makanlah. Okey, dan pukul 1 hingga 1.40 kita akan solat zuhur. Kemudian dah settle solat zuhur, kita akan visit ke Padang Besar lah. Kita akan shopping di Padang Besar. Okey, pukul 3 hingga 3.30 kita akan solat asar. Okey, kemudian kita akan pergi pula ke Tasik Melati. Okey, and then kita tour Half Village dan sesi fotografi lah. Okey, untuk hari ketiga, pagi tu kita akan jogging di sekitar Felda. Okey, 8.30 hingga 10 kita akan belajar macam mana cara nak menoreh getah. Dan pukul 10 hingga 12 kita akan belajar macam mana nak masak masakan kampung. Okey, dan pukul 12 hingga 1 akan bersihkan diri, makan dan dan get ready untuk solat zuhur lah. Kemudian kita akan ada sesi fotografi bersama orang kampung. Okey, cadangan interpretasi pelawat. Untuk pusat tafsiran, ruang yang tersedia di masjid dan sekolah dapat menjadi pusat penafsiran untuk menjadi pusat pengumpulan pelancong dan dapat menjadi salah satu tempat di mana penduduk dapat menunjukkan produk pelancongan atas buatan mereka sendiri. Okey, untuk interpretasi trail untuk pokok getah, okey, mereka akan ketahui mengenai proses penanaman dan macam mana nak menjadikan pokok getah itu sihat dan tahu dan boleh dapat pengalaman cara nak mengumpul getah. Okey, yang kedua ialah kandang kuda. Ketahui mengenai menunggang kuda dan belajar bagaimana ia bermanfaat bagi kita semualah. Okey, next kuih bahulu. Kita akan belajar cara buat bahulu, mengemas dan membungkus bahulu dan berkongsi ramuan dari resepi cara buat bahulu. Okey, untuk cadangan kualiti perkhidmatan, bagi pemandu pelancong tempatan, pemandu pelancong tempatan akan memimpin perjalanan dan mesyuarat dengan kumpulan dan terangkan aktiviti menarik semasa perjalanan.
menjawab soalan mengenai perjalanan. Okey, pastikan ahli kumpulan berada dalam jumlah yang sama dan dalam keadaan selamat semasa perjalanan keselamatan, dan membangunkan pasukan keselamatan oleh sukarelawan atau polis atau penduduk kampung itu sendiri secara bergili-gili untuk menjaga keselamatan kampung dari ancaman luar dan meletakkan keselamatan kampung sebagai keutamaan semasa melakukan pekerjaan. Dan buat untuk pejabat meja depan untuk memudahkan pengunjung bertanya maklumat tentang kampung. Okey, cadangan pasaran sasaran pula. Untuk target market kita kepada orang-orang yang berdekatan di dalam Perlis dan ataupun luar Perlis. Perkampungan ini sesuai untuk orang yang menyukai pemandangan yang cantik lah, macam suka melihat sunset, nature. Okey. Untuk cadangan promosi pula. Okey, penduduk kampung dapat membuat pakej menarik tentang kampung mereka dalam produk pelancongan. Mereka juga harus membuat akaun media sosial untuk mendedahkan lebih banyak mengenai kampung ni, seperti laman web, Facebook, Instagram, untuk mengetengahkan mengapa pelancong harus mengunjungi Felda ni. Seterusnya, mereka harus membuat signboard yang menarik lah untuk menonjolkan dekat orang luar, supaya dapat memasuki kampung Felda Juping ni dan menyertai aktiviti yang disediakan oleh pelancong. Dan yang terakhir, organisasi kampung mesti menyertai aktiviti pelancongan lain di tempat lain untuk belajar menarik pelancong, dan pada masa yang sama mereka juga dapat mempromosikan kampung Felda ni. Okey, terima kasih. Ini sahaja daripada saya.